Okey, yang kelima ialah mengurangkan pergantungan kepada negara asing. Pergantungan kepada satu-satu ataupun sedikit industri berbahaya kepada ekonomi. Maksudnya di sini ialah kita perlu mempelbagaikan ekonomi negara kita. Tak boleh fokus kepada satu-satu industri saja. Kan? Contoh kita fokus kepada sektor utama saja. Fokus kepada sektor kedua saja. Fokus kepada sektor ketiga saja. Itu adalah tidak bagus ataupun berbahaya kepada ekonomi dan politik, kan? So kita kena mempelbagaikan kegiatan ekonomi sesebuah negara. Okey, pergantungan ekonomi akan mengakibatkan pengangguran yang hebat jika berlaku perubahan dalam permintaan ke atas keluaran industri negara tersebut. Penawaran barang penting akan terputus jika berlaku pergeseran politik. Sesebuah negara perlu mempelbagaikan keluaran dan mengurangkan pergantungan kepada negara asing bagi mengelakkan krisis ekonomi dan politik. Kalau kita terlalu bergantung kepada satu-satu, contohnya kita hanya fokus kepada pengeluaran pertanian, kan? So sekiranya berlaku masalah dalam negara yang mengimport barang pertanian dari negara kita, maka kita tak ada sumber dah. Ekonomi kita tak ada sumber dah untuk mengeksport. Maknanya kita perlu mempelbagaikan. Bila mempelbagaikan kegiatan ekonomi, maknanya tenaga buruh pun bekerja dalam pelbagai sektor industri. Ini dapat mengurangkan risiko pengangguran jika berlaku masalah dalam satu-satu industri. Terdapat banyak lagi kebaikan sekiranya kita kurang bergantung kepada negara asing. Kalau kita terlalu bergantung kepada negara asing, terlalu bergantung, import beras dari Thailand, import teknologi dari Jepun, import kenderaan dari Eropah dan misalnya, kan, apa yang kita keluarkan? Tak ada, kan? Ini sangat berbahaya, kan? Kalau kita berhadapan dengan masalah, Thailand berhadapan dengan masalah, tidak boleh mengeluarkan beras. So macam mana pula? Kita mesti mengimport beras, tapi Thailand berhadapan dengan masalah, kan? So dia tak boleh mengeksport beras ke Malaysia. Apa berlaku kepada negara kita? So pergantungan kepada Thailand semata-mata sangat merbahayalah. Sangat merbahaya. Okey. Ini adalah beberapa jenis perlindungan ataupun jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa lah. Sekatan perdagangan ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu sekatan tarif dan sekatan bukan tarif. Tarif pula boleh dipecahkan kepada dua, tarif ad valorem dan tarif spesifik. Manakala sekatan bukan tarif pula boleh dipecahkan kepada kota, embargo, kawalan tukaran asing dan subsidi ekspor. Okey, kita lihat satu persatu, terutamanya tarif. Tarif ini sangat penting dan kamu perlu beri perhatian, kenapa? Kerana tarif ini adalah bentuk sekatan yang paling utama. Kenapa? Sebab tarif ini bersifat serampang dua mata. Kill two birds with one stone. Maksudnya, jika tarif dikenakan, dia akan memberi kesan yang baik kepada negara dalam pelbagai bentuk, walaupun dengan menggunakan hanya tarif. Yang pertama, dia boleh memberi hasil kepada kerajaan. Dan yang kedua, dia boleh mencapai objektif sekatan itu sendiri. Okey, apa itu tarif? Tarif ialah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang atau perkhidmatan yang diimport. Dua bentuk cukai tarif. Maknanya tarif ini adalah cukai lah. Cukai. Dua bentuk tarif ialah tarif valoran dan tarif spesifik. Tarif merupakan satu sekatan perdagangan. Okey. Tarif merupakan satu sekatan perdagangan. Tarif merupakan satu sekatan perdagangan kerana ia menaikkan harga barang import. Ini penting. Menaikkan harga barang import.
mengurangkan permintaan terhadap barang import. Bila harga naik, dia akan mengurangkan permintaan terhadap barang import dan menambah permintaan ke atas barang penggantian import. Maksudnya akan menambah permintaan ke atas barang tempatan lah, kan? Akan menambah permintaan terhadap barang tempatan. Dapat memperbaiki imbangan pembayaran dan menambahkan sumber pendapatan negara. Hasil kerajaan pun bertambah sebab tarif-tarif ini ialah cukai. Kan? Kenapa dapat memperbaiki imbangan pembayaran? Kerana dia akan meningkatkan harga barang import. Bila harga barang import meningkat, so permintaan terhadap barang import akan menurun, kan? So import kita akan berkurang. Import kita akan berkurang. So bila import berkurang akan membaiki imbangan dagangan dan akhirnya akan membaiki imbangan pembayaran, kan? Okey. Cuba kita lihat apa itu tarif ad valorem. Tarif ad valorem ialah cukai import yang dihitung berdasarkan harga barang import. Dikenakan sebagai suatu peratusan daripada harga yang diimport. Contoh, 50% dikenakan ke atas kereta Mercedes yang bernilai 90,000 seunit. Bermakna cukai import kereta berkenaan ialah 45,000. 45,000. Jadi harga Mercedes yang dijual di negara kita ialah akan menjadi 45 tambah 90k. Kan, dia akan menjadi 135, kan? 135k. Kan? 135k. Cukai saja 45k. Sebab apa? Sebab tarif ini untuk melindungi industri proton, Pro 2 dan sebagainya. Kan? Tapi ada juga orang beli sebab Merc, kan? Merc ni dia menjual brand sebenarnya. Bila orang pakai Merc, mesti orang nampak macam kaya, kan? So sebenarnya Merc ini dia menjual nama. Kualiti orang tak petikai dah. Yang penting bila kualiti dia dah capai yang maksimum, yang terbaik, maka mereka akan bermain dengan brand. Menjadikan pemilikan Mercedes itu sebagai satu kebanggaan. Itu merupakan branding, branding. Itu adalah cukai ataupun tarif ad valorem, iaitu tarif yang dihitung berdasarkan harga barang yang diimport. Okey. Baik, manakala tarif spesifik pula ialah cukai tetap yang dihitung berdasarkan kuantiti barang import, berdasarkan kuantiti barang diimport. Contoh, jika tarif sebanyak 40 dikenakan ke atas setiap 100 kg beras dari Thailand, cukai tersebut adalah tetap, tidak kira harga beras import naik atau turun dari semasa ke semasa. Itu maksudnya tarif yang dikenakan berdasarkan kuantiti barang yang diimport. Okey, kuantiti barang yang diimport, yang dikenali sebagai tarif spesifik, Yang dikenali sebagai tarif spesifik. Baik. Okey, seterusnya ialah ini adalah kesan tarif dengan menggunakan gambar rajah. Okey, kesan tarif bagi kes negara kecil. Tak kiralah negara kecil ke negara besar ke, kan? Kesan tarif ini kita boleh lihat di sini. Ini adalah kelok permintaan dan kelok penawaran yang biasa. ST ini ialah DT itu ialah kelok permintaan tempatan. Maksudnya kelok permintaan yang dibuat oleh permintaan yang dibuat oleh penduduk tempatan, penduduk negara Malaysia lah. Manakala ST itu ialah penawaran tempatan. Kelok penawaran tempatan, iaitu barang yang ditawarkan oleh pengeluar tempatan, pengeluar tempatan, firma-firma Malaysia yang berada di dalam negara. Okey, itu dia. Yang kuning dan merah. P1, P2 adalah tarif import. P1, P2 ialah tarif import.
Manakala SW ialah kelok penawaran dunia. Kelok penawaran dunia itu maknanya barang itu kalau kita terlibat dengan perdagangan antarabangsa, ya, kelok penawaran akan menjadi SW. Yang mana ia berbentuk anjal sempurna, nak menunjukkan bahawa betapa banyak barang bila kita masuk dengan perdagangan antarabangsa. Dan SWT pula ialah kelok penawaran dunia selepas tarif dikenakan. Okay, selepas tarif dikenakan. Okay, baik, cuba kita lihat kesan penerangan mengenai rajah tersebut. Okay. Rajah menunjukkan keseimbangan semasa autarki. Autarki itu semasa autarki, maksudnya ialah sebelum perdagangan antarabangsa, ya. Di pasaran tempatan, keseimbangan asal berlaku pada titik E, iaitu PE dan Q3, ya. Iaitu PE dan Q3 di sini, ya. Ini keseimbangan asal lah. Keseimbangan asal berlaku pada titik E dan harga keseimbangan ialah PE dan kuantiti keseimbangan asal ialah Q3. Okey. Apabila perdagangan antarabangsa berlaku, kelok penawaran dunia adalah SW. Ini menjadikan kelok penawaran berkesan sehingga HADSW. Mana? HADSW. Kelok penawaran berkesan maksudnya, kelok penawaran berkesan itu ialah pada bila kita terlibat dengan perdagangan antarabangsa, okey, firma tempatan hanya mampu menawarkan pada kuantiti Q1 sahaja dan perlu menjual pada harga P1. Seperti yang saya sebut tadi, ya, firma perlu menjual pada harga yang setanding dengan barang yang diimport. Okey, yang setanding dengan barang yang diimport. Itu maksud dia. Oleh itu, keseimbangan PAB pada titik D dengan harga P1 dan kuantiti Q5, kan? P1 Q5 ini ialah keseimbangan baru lah, iaitu penawaran dunia yang bersilang dengan permintaan tempatan pada titik D, kan? Dengan itu harga jualan ialah P1 dan kuantiti keseimbangan ialah Q5, dan Q5. So daripada sebanyak Q5, sebanyak Q1 sahaja adalah dari firma tempatan. Sebanyak Q5 tolak Q1 adalah diimport dari luar negara. Okey, adalah diimport dari luar negara. Jadi gimana pengeluaran tempatan? Ini disebut di sini. Okey, pengeluaran tempatan ialah Q1, manakala jumlah import ialah Q1 Q5. Dan maksudnya kalau berdasarkan rajah ini adalah kuantiti yang diimport, manakala ini adalah kuantiti penawaran tempatan, iaitu sebanyak Q1. Q5 tolak Q1 ialah diimport. Ya, ia adalah diimport. Baik, apabila tarif dikenakan. So ini sebenarnya situasi tadi merugikan perdagangan, merugikan firma tempatan sebenarnya, ya. Merugikan firma tempatan. Sebab firma tempatan perlu menjual pada harga yang rendah pada kuantiti yang sedikit. Harga P1 dan kuantiti Q1. Harga adalah rendah, tapi kuantiti pula sedikit. Maka firma tempatan mengalami penurunan jualan. So, jalan jangka panjang dia akan merugikan ekonomi negara. Dan dia akan merugikan ekonomi negara. Apabila tarif dikenakan sebanyak P1, P2, kelok penawaran berkesan menjadi SFG SW. SFG SWT. Ya. Mana SFG? Atas ni. Ya. Maksudnya inilah. Okey. Itu. SFG SWT. Kan? Itu kelok penawaran berkesan. Tapi di sini
Awak lupakan kelok penawaran yang macam tu, ya. Awak ambil terus, kamu boleh ambil terus yang ini, P2 tersebut, kan? P2 tersebut. So tarif yang dikenakan adalah sebanyak P1 P2 ni. Dan itu tarif yang dikenakan, menyebabkan kelok penawaran dunia berkurang. Kan? Penawaran dunia berkurang daripada P1 ke P2. Kan? P1 ke P2. Ini adalah kesan daripada pengenaan tarif. Pengenaan tarif tadi menyebabkan kelok penawaran dunia berkurang daripada SW ke SWT. Kan? Okey. Baik. Ini menjadikan keseimbangan selepas tarif di titik G dengan harga P2 dan kuantiti Q4. Pengeluaran tempatan Q2 dan jumlah import ialah Q2, Q4. Hasil tarif ialah kawasan BFGC. Baik, kita rujuk kepada rajah. Okey. Okey, lihat rajah ini, ya. Lihat rajah ini, ya. Okey. Sebenarnya bila tarif dikenakan, kelok penawaran akan beralih ke atas ataupun berkuranglah ke atas tu. So keseimbangan barunya berlaku pada titik G. Okey, di sini keseimbangan baru. Nah, ini keseimbangan baru pada titik G. Okey, pada harga P2 tersebut, okey, kuantiti jualan firma tempatan telah meningkat kepada daripada Q1 ke Q2. Kan? Manakala kuantiti import pula semakin turun. Sebelum ini kita import sebanyak Q5 tolak Q1. Tapi selepas tarif, import telah berkurang daripada Q5, Q1 kepada Q4, Q2. Maknanya lebih kecil. Kan? So, luas kawasan ini merupakan hasil cukai tarif yang diperolehi oleh kerajaan. Ini luas kawasan ini merupakan hasil tarif yang diperolehi oleh kerajaan. Okay, hasil tarif yang diperolehi oleh kerajaan. FGCB. Itu adalah luas kawasan yang menunjukkan nilai tarif yang diperolehi oleh kerajaan. Okey. Jadi tarif ini telah, apa kesan dia? Kalau kita lihat di sini, dia telah mengurangkan import. Yang pertama, telah mengurangkan import. Okey, sebelum ini import sebanyak Q5 tolak Q1. Sekarang importnya telah turun sebanyak menjadi Q4 tolak Q2. Kecil lah. Q4 tolak Q2 tu lebih kecil daripada Q5 tolak Q1. Itu import yang baru. Dan pada masa yang sama, sale ataupun jualan firma tempatan telah meningkat daripada Q1 kepada Q2. Okey? Daripada Q1 kepada Q2 ini. Itu maksudnya. Ya. Ya, itulah situasinya, ya. Okey. So apakah kesan? Ini kesan dia. Kita sudah bincang secara ringkas tadi. Ini adalah kesan dia. Kesan ke atas keluaran tempatan dulu. Kesan terhadap keluaran tempatan, iaitu keluaran tempatan telah meningkat daripada Q1 ke Q2. Yang kedua, ini menunjukkan lebih banyak faktor pengeluaran tempatan seperti buruh modal tanah telah diperuntukkan dan telah digunakan. Maknanya kalau makin banyak faktor pengeluaran digunakan, maknanya kadar guna tenaga di negara kita semakin meningkat, semakin bagus. Yang ketiga, keluaran tempatan tidak dikenakan tarif. Kenaikan harga meningkatkan kebolehan firma tempatan bersaing dengan industri luar. Kan? Maksudnya keupayaan, bila harga meningkat tu, dia membolehkan firma tempatan bersaing dengan industri luar. Ini melindungi industri penting dan muda dalam negeri dan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, nampak tak bagaimana tarif memberi kesan positif kepada pengeluar tempatan. Okey. Baik. Kesan ke atas jumlah import pula.
Okey, import telah jatuh daripada Q1, Q5 kepada Q2, Q4. Seperti yang saya sebut tadi, pada gambar rajah. Ini berlaku kerana harga barang telah meningkat ekoran tarif yang dikenakan. Penawaran barang tempatan telah meningkat meningkat sebanyak Q1, Q2. Permintaan penggunaan tempatan telah berkurang sebanyak Q4, Q5. Kesan akhir import hanya sebanyak Q2, Q4. Okey, macam mana kita nak lihat kesan penggunaan tempatan? Okey, kalau nak lihat kesan penggunaan tempatan, kamu perlu lihat kelok permintaan. Okey, kelok yang berwarna kuning tersebut. Kena lihat kelok permintaan tempatan. Okey, kelok permintaan tempatan. Ini maksud dia, selepas perdagangan yang asalnya pada E, ini adalah permintaan tempatan yang asal. Selepas kita terlibat dengan perdagangan antarabangsa, kelok permintaan tempatan ialah telah meningkat menjadi Q5. Kan? Q5. Kenapa? Sebab terlalu murah. Harga P1 sebanyak Q5 gunakan. Tetapi selepas tarif dikenakan, sedikit berkurang menjadi pada titik G, iaitu sebanyak Q4 permintaan tempatan. Sebab harga telah meningkat kepada P2. So, kalau nak lihat penggunaan tempatan, lihat pada kelok DT tersebut. Lihat pada kelok DT tersebut. Okey. Seterusnya, kesan ke atas imbangan pembayaran. Tarif telah menyebabkan kejatuhan import. Okey. Dan seterusnya memperbaiki imbangan pembayaran lah. Sebab dalam imbangan pembayaran itu ada imbangan dagangan. Formula imbangan dagangan ialah ekspor tolak import. Kan? Ekspor tolak import, semakin rendah import, maknanya imbangan dagangan akan bertambah baik. So, last kali dia akan membaiki imbangan pembayaran. Okey, dia akan membaiki imbangan pembayaran. Pada rajah, tarif import telah menyebabkan kejatuhan perbelanjaan import daripada Q1A di Q5 kepada, okey, perbelanjaan import kita boleh lihat di sini. Di manakah perbelanjaan import? Ini. Kita boleh kira luas kawasan ini. Okey, sebelum tarif, perbelanjaan import kita ini, A, B, A, D, Q5, Q1 ataupun yang ini, luas kawasan ini. Okey. Ini adalah perbelanjaan import sebelum tarif. Sangat banyaklah perbelanjaan import. Duit yang terpaksa rakyat Malaysia keluarkan untuk membeli barang import, iaitu sebanyak A, D, Q5, Q1. Tetapi selepas tarif, jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia untuk membeli barang import telah menurun kepada luas kawasan itu, iaitu FG, Q4, Q2. Kan? Ini adalah perbelanjaan import selepas tarif. Okey, perbelanjaan import selepas tarif. Manakala ini adalah perbelanjaan import sebelum tarif. Sangat besar. So, sebenarnya tarif ini telah mengurangkan perbelanjaan import. Dan pada masa yang sama, kerajaan memperoleh hasil tarif sebanyak luas kawasan ini. Kan? So, sebab itulah tarif ini adalah satu langkah yang sangat menguntungkanlah. Satu bentuk sekatan yang sangat menguntungkan. Okey, seterusnya ialah sekatan bukan tarif. Yang pertama, kuota. Okey, kuota ini hanya sejumlah kuantiti barang tertentu yang boleh diimport. Disekatkan dari segi kuantiti yang boleh diimport. Apabila kuota import dikenakan, penawaran import jatuh. Kesannya harga barang import meningkat, dan ini menyebabkan harga meningkat dan output pengganti import tempatan juga meningkat. Ia melindungi industri pengganti import tempatan. Maksud kuota inilah sekatan dari segi kuantiti. Dalam tahun-tahun tertentu, kerajaan menetapkan hanya 1,000 sahaja unit barang Y yang boleh diimport. Itu sekatan dari segi kuantiti, iaitu kuota. Kena ingat kuota sekatan dari segi kuantiti. Yang kedua, embargo. Embargo ini adalah dasar pemulauan ataupun kita langsung tidak menjalankan perdagangan antarabangsa dengan negara tersebut. Dasar pemulauan yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap import sesuatu barang dari negara tertentu.
Satu sekatan ekonomi terhadap negara yang melanggar prinsip kemanusiaan dunia. So, contohnya kan. Contoh embargo oleh negara-negara Timur Tengah terhadap Iraq yang telah menyerang Kuwait pada 1991 dan mencetuskan krisis kekurangan petroleum di dunia. Kan? Maknanya tidak langsung menjalankan perdagangan dengan negara tersebut. Mengharamkan kegiatan perdagangan antarabangsa dengan negara tersebut. Itu adalah embargo. Yang kedua, yang ketiga yang bukan tarik ialah kawalan pertukaran asing. Kawalan pertukaran asing ini kerajaan boleh mengurangkan import dengan mengurangkan pertukaran asing yang boleh dibeli oleh pengimport tempatan. Sebab pengimport, kalaulah kamu seorang pengimport, kamu nak import barang dari Jepun, kamu perlu bayar import tersebut kepada orang Jepun dengan mata wang yen. Okey, dengan mata wang yen. So macam mana kamu nak dapat yen? Kamu perlu beli dengan bank negara, mata wang yen tersebut. Kan, bila kamu beli, kerajaan telah menghadkan pengimport yang bernama syarikat A hanya boleh memiliki sebanyak 20 juta yen sahaja untuk mengimport dari Jepun. Kan, so dia limitkan jumlah mata wang yen yang kamu boleh beli supaya jumlah yang kamu boleh import dari Jepun dapat dikawal. Kan? Itu contohnya di sini, jika Malaysia ingin mengurangkan import dari Singapura, ia boleh mengurangkan dolar Singapura yang boleh dibeli oleh pengimport tempatan. Itu maksud dia. Pengimport tempatan mengurangkan pengimport tempatan hanya boleh memiliki boleh membeli dolar Singapura dengan kuantiti yang telah dihadkan oleh pihak kerajaan. Okey. Dan dasar ini melindungi industri tempatan. Okay. Seterusnya, subsidi ekspor. Maksud di subsidi ekspor ialah bantuan keuangan daripada kerajaan kepada pengeluar yang berorientasikan ekspor. Memberi bantuan keuangan kepada syarikat tempatan yang mengeluarkan barang yang tujuannya untuk diekspor. Ini untuk menggalakkan ekspor sebenarnya. Ia akan mengurangkan tanggungan kos pengeluar dan seterusnya menurunkan harga barang ekspor. Berkenaan bila harga barang ekspor menurun, maka keluaran barang ekspor kita akan lebih berdaya saing, mampu bersaing dengan keluaran barang dari negara lain. Kan? Ini akan meningkatkan kuasa persaingan barang ekspor dan menyekat persaingan ekspor negara asing di pasaran antarabangsa, sebab kita boleh keluarkan pada harga yang lebih murah. Contoh, subsidi ekspor kepada pengeluar minyak kelapa sawit Malaysia telah meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit Malaysia dan mengurangkan ekspor minyak kacang soya Amerika di pasaran antarabangsa. Sebab apa? Sebab subsidi yang diberikan oleh kerajaan terhadap pengeluar minyak kelapa sawit Malaysia telah mengurangkan kos pengeluaran pengeluar minyak kelapa sawit. Maka dia boleh bersaing dengan minyak kacang soya yang dikeluarkan oleh mereka. So ini akan meningkatkan daya saing minyak sawit berbanding minyak soya. Kan? So permintaan terhadap minyak sawit akan bertambah di pasaran dunia. Okey. Tetapi sekatan perdagangan ini ada kesan negatif kesan negatifnya juga. Yang pertama, ketidakcekapan dalam jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan kos barangan. Dan yang ketiga, mengurangkan daya saing pada peringkat antarabangsa. Mengurangkan daya saing pada peringkat antarabangsa. Kita lihat satu persatu. Herotan dalam ketidakcekapan dalam jangka panjang. Herotan dalam peruntukan sumber akan berlaku apabila lebih banyak sumber beralih ke industri yang dilindungi oleh tarif. Dan sudah pastilah. Kan, contohnya keluaran kereta dikenakan tarif terhadap pesaing dari luar negara. So banyak faktor akan digunakan oleh pengeluar-pengeluar kereta tempatan. Akan banyak faktor-faktor yang ada dalam negara kita ini, faktor-faktor ekonomi dalam negara kita ini akan difokuskan kepada keluaran kereta sahaja. Sebab apa? Keluaran kereta lebih selamat daripada persaingan dari luar negara. Kenapa selamat? Sebab kerajaan kenakan tarif terhadap kereta yang datang dari luar negara. Kan? So yang kedua, pertambahan pendapatan yang dinikmati oleh firma-firma dalam industri yang dilindungi bukan disebabkan peningkatan kecekapan, tetapi disebabkan oleh kenaikan harga akibat dikenakan tarif. Nampak tak? Sepatutnya, maknanya tak gentleman lah.
kan. Pendapatan yang diperolehi oleh firma tempatan yang meningkat itu bukan daripada peningkatan kecekapan firma itu sendiri, tetapi disebabkan oleh tarif yang kerajaan kenakan terhadap barang import. So ini tak nampak macam gentleman lah, kan. Yang ketiga, beban ketidakcekapan akan ditanggung oleh pengguna dalam bentuk kenaikan harga barang yang dikenakan tarif, kan. Kita lah yang kena bayar, macam kereta tadi kan, MERS tadi ya. Harga 135k, harga asal 90k, kan. So kita pembeli yang perlu tanggung cukai tersebut, ya. Lepas tu meningkatkan kos barangan, ya. Kenaikan harga barang import dan barang pengganti import tempatan tidak disertai oleh kenaikan mutu barang. Ini merugikan pengguna, kan. Pengguna, walaupun pengguna ini penting, mempunyai kuasa, tapi penggunalah yang selalu menjadi mangsa keadaan, kan. Kita perlu membayar lebih disebabkan permainan dalam ekonomi, kan. Contoh kalau kita lihat rajah ini, kan. Kalau kita lihat rajah ini, okey. Kalau kita lihat rajah ini, harga naik daripada P2 kepada P1 kepada P2, kan. Siapa yang bayar? Kita yang bayar. Kenaikan harga ini pengguna, pembeli yang tanggung. Ya. So kenaikan daripada P1 kepada P2 itu apa punca dia? Punca dia adalah tarif, kan. So kesan tarif menyebabkan harga naik. So siapa yang tanggung kenaikan harga? Pengguna. Itu yang dimaksudkan di situ. Okey. Pengguna yang menanggung kenaikan tarif tersebut, kan. Dan itu akan merugikan kita lah, ya, merugikan kita. Yang terakhir sekali ialah mengurangkan daya saing pada peringkat antarabangsa. Perlindungan industri tempatan dengan tarif akan menimbulkan tidak balas. Ini penting. Akan menimbulkan tindak balas daripada negara yang rakan dagang kita. Negara rakan dagang kita pun akan kenakan tarif jugalah terhadap barang yang diimport dari Malaysia, kan. Yang sama dari negara-negara yang dikenakan tarif. Keadaan ini akan menjejaskan perkembangan industri ekspor negara, kan. Industri tempatan menjadi kurang cekap kerana kekurangan galakan untuk meninggikan kecekapan sendiri setelah tarif mengurangkan persaingan yang dihadapi dari luar negara. Sebenarnya persaingan dengan negara luar ini akan memberi firma tempatan ini lebih usaha untuk meningkatkan kecekapan. Tetapi oleh kerana tarif telah menyebabkan mengurangkan persaingan, maka firma tempatan akan kurang motivasi untuk meningkatkan kecekapan. Sebab apa? Sebab telah dilindungi oleh tarif. So mereka seolah-olah berada di zon selesa. Syok dah berada dalam keadaan sekarang. Tiada inisiatif untuk melangkah lebih maju. Kerana apa? Dah rasa selamat dengan tarif yang kerajaan kenakan. So ini akan merugikan dalam jangka masa yang panjang. Okey. Baik. So itu saja untuk video berkaitan dengan sekatan perdagangan antarabangsa, ya. Sekatan ini sangat penting, terutamanya kesan tarif, ya. Terutamanya kesan tarif yang melibatkan gambar rajah, ya. Kalau ada salam boleh berhubung dengan saya lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.